Okay, tak keluar, lambat sikit. Saya harap boleh nampak kita punya skrin. Okay, untuk Microsoft baharu, pengalaman akses baharu ni. Okay, tak nampak tu. Okay, untuk pengalaman akses baharu ni, kita ada domain setiap negeri. Maksudnya dekat Malaysia kita ada 17 domain. Okay, untuk macam kita kalau Melaka, domain kita adalah melaka.moi-dl.edu.my. Maksudnya selepas kita punya account tu kita tambah Melaka, alias melaka.moi-dl.edu.my. Okay. Ada 17 lah. Selangor ada 2, and then kita ada wilayah ada ke? Wilayah tak ada. Okay, wilayah ada saya rasa dan sebagainya. Okay, baik. So kita tengok account ni kita boleh kemaskinikan, kita kena aktifkan dahulu dengan cara kita tukar password lah pada password yang baru. Okay. So jadi contoh dia email ni kan, kalau pegawai PPD, kita ada PPD dash manalah, Melaka 01 ke, alias Melaka. Yang ni tukar kepada Melaka. Okay. Kalau guru sama juga, guru G dash bla bla bla, ada biasa ada 6 atau 7 nombor. Okay, alias tambah kat sini Melaka, alias melaka.moi-dl.edu.my. Murid pun sama juga macam guru, kita tambah sahaja Melaka. Okay, tambah sahaja Melaka. Okay, jadi kat sini kita dah ada catat alih. Yang ni welcome kit ni saya letakkan link dia dekat chat supaya cikgu boleh terus buka. Okay, ni chat sini. Saya tak familiar sebenarnya dengan Google Meet. Tapi tak ada masalah sebab mungkin lepas ni Puan Suhaila boleh gunakan live stream lah. Kat Google Meet kan yang akaun CM, kalau tak salah akaun CM semua boleh buat live stream. So lebih banyak lah, boleh penyertaan sehingga 1000 peserta. Okay, kalau yang ni saya rasa limit 500 kot akaun CM untuk Meet. Betul. Limit 500, cuma kalau kita live streaming tak boleh chat lah kan, tak boleh nak chat, tak boleh nak tanya. Betul. Hanya boleh type je lah. Type chat boleh kan? Type chat pun tak boleh. Live streaming memang tak boleh. Kan komen macam YouTube ke? Ada komen macam YouTube? Bukan macam YouTube. Oh, okey. Saya tahu. Hanya boleh tengok saja. Kalau Google Meet live streaming dia hanya boleh tengok saja. Tak boleh komen, tak boleh chat. Contoh kita guna OBS lah kan? Masuk YouTube. Okay, alright. Baik, kita teruskan dengan account kit kita. Okay, jadi kat sini ada link dia, aka.ms/5 huruf besar password reset. Okay, aka.ms/5 password reset. Okay, saya letakkan yang ni lah terus. Jadi dekat chat, ada slide dekat group. Kita tak ada slide, kita memang on Google Site ni. Ini terus Google Site. Okay, tak keluar pula dia punya link HTTPS lah. Okay, ini adalah site di mana saya tukar tab Ini adalah dia punya site di mana kita boleh reset password. Saya besarkan. Boleh nampak besar tak kalau saya besar ni? Boleh kan? Okay, jadi kat sini cikgu boleh terus je buat. Pakai handphone pun boleh, tak ada masalah. Okay, masukkan email. Ini contoh saya punya, G-11123822 alias tambah melaka.moi-dl.edu.my. Okay, lepas tu masukkan kataan yang diberi ni lah, SMDD. Okay, contoh kan yang diberi kat saya. Okay, rasa boleh follow Kalau tak, harap-harap boleh follow lah. Kita buat terus lah cikgu. Maksudnya kat sini kita terus sahaja dapatkan Allah Akbar. Sekejap apa tadi?
Okay, and then kita klik next. Bila kita klik next, okay, yang ini email my alternative email. Okay, guna yang inilah, email my alternative email. Okay, maksudnya nanti password baru dia akan hantarkan dekat email MOE yang cikgu gunalah. Okay, so klik next. Sorry, lupa lah. Boleh request mula balik tak? Okay, mula balik. Okay. Okay, cancel balik. So tadi kan, kalau kita pergi pada laman tadi, password reset tadi, and then email, cikgu masukkan email cikgu d dash, contoh saya punya 11123822 alias. Okay, sebelum, biasa email kita alias MOE-DL kan, kita tambah je Melaka ke depan ni, alias melaka.moe-dl.edu.my. Okay, maksudnya email rasmi cikgu tambahkan sahaja, lepas alias ni tambah sahaja negeri kita, Melaka lah. Cikgu daripada Negeri Sembilan, dia punya domain dia adalah Negeri Sembilan. Boleh rujuk pada laman welcome kit tu, dia ada ajar setiap negeri berbeza lah. Terutamanya Selangor ada 2. Kemudian masukkan letter yang dia beri kat sini lah. VPD3, ikut je huruf besar huruf kecil. Dia kata tak ikut saya, tapi saya biasa saya ikut je. Huruf kecil, okay. Boleh tak dapat yang ni? Maaf cikgu. Saya nak tanya, sebelum page ni, page apa tu yang kita nak masuk ni? Oh, dekat link, dekat message, ada tak? Dekat message, ada tak dia punya link saya bagi, aka.ms tu. Sekejap, saya copy sekali lagi. Saya letak sini paste. aka.ms-delima password reset. Ataupun saya cuba share screen. Saya tulis dekat notepad. Rasa lebih senang untuk share ni. Sekejap saya cuba share your entire screen. Okay, share everything. Share everything. Okay, laman yang ini cikgu. Kalau Control plus. Control plus. Ini dia punya laman dia. Cikgu masuk sahaja atau type sahaja atau klik pada kita baru mula cikgu. Klik je. Klik sahaja dekat chat tu. Nampak tak? Okay, cikgu Yo Chiang. Selamat petang ya cikgu, maaf ya. Boleh saya tahu tak kenapa kita nak set password ni? Sebab dan ni ada akaun ni untuk apa kegunaan dia? okay, awal ini kita yang saya cerita tadi sangat. tu. Oh cepat sangat. Yang saya cerita tadi, kita ada biasanya sebelum ni kita gunakan akaun Office 365 yang bersama dengan akaun Gmail. Okay, akaun Gmail maksudnya akaun delima kita yang biasa kita gunakan tu adalah akaun Gmail. Jadi banyak komplain, banyak konflik yang berlaku bila kita gunakan Microsoft menggunakan domain tersebut. Contoh macam bila kita guna Microsoft Teams, dia fail to load kan. Lepas tu ada konflik, and then ada double security. Microsoft punya security konflik dengan Google security, Google security konflik dengan Microsoft security. Jadi yang ini adalah kita gunakan betul-betul separate domain.
Domain ini adalah domain Microsoft sahajalah. Kita tak masukkan domain Google supaya memudahkan kita dan kalau kita masukkan ke dalam kita punya komputer, OneDrive, Outlook dan sebagainya, dia tak adalah lagi macam dulu. Setiap kali kita on komputer dia minta akaun Google. Okey, ini yang berlaku lah. Itu Microsoft buat inisiatif wujudkan akaun multi-tenant iaitu Delima 2.0 untuk Microsoft dengan menggunakan tenant ataupun domain yang berbeza lah yang kita buat. Jadi bagaimana kita nak dapatkan password ni? Kita reset password yang ada ni, dia akan emailkan ke dalam akaun kita. Itu yang saya sedang buat lah ni. Faham tak cikgu? Ke ada masalah kat situ? Jadi cikgu, maknanya nanti yang ni kita reset untuk password kita sahaja, betul? Betul. Jadi maknanya adakah kita perlu reset untuk setiap murid kat sekolah tu ke macam mana? Okey. Terpulang kalau cikgu nak gunakan untuk semua murid. Dia tak ada pukal ke? Tak adalah, ni sebab dia akaun Microsoft. Maksudnya dia berbeza daripada akaun Delima yang banyak tu. Biasanya kalau saya akan bawa pelajar semua kelas tersebut masuk ke dalam bilik komputer dan pelajar buat sendirilah. Kita guide. Lebih mudah lah kan. Sebab masa sekarang kita belum buat lagi box reset lah untuk akaun ni. Mungkin akan datang dia ada ni lah. Sebab Microsoft baru saja memperkenalkan akaun baru ni. Kalau kita tengok dekat portal, dia dah letak lah dalam portal tu. Okay. Sebab hari ni dengan menggunakan akaun baru ni, okay, kalau kita tengok balik pada welcome kit welcome kit kita. Ini kalau ada masa boleh tengok lah dia punya launching ni dalam sejam 2 jam macam tu kan. Cuma kat sini bila kita gunakan akaun ni, dia akan ada Teams plus Outlook. Sebelum ni Outlook kita tak dapat lah. Yang ada hanyalah Gmail. Lepas tu dia conflict pula dengan Teams. Okay, yang terkini ni dia ada sekali dengan Outlook. Kita boleh organize the meeting, kita boleh gunakan presenter control. Okay, untuk hybrid learning, Microsoft ada inisiatif hybrid learning, maksudnya whiteboard tu kita gunakan kamera khas daripada Lenovo. Biasa dah ada lah Lenovo syarikat-syarikat yang keluarkan kamera yang agak murah sikit lah kan. Microsoft memang ada tapi biasa mahal, harganya sampai 1000 lebih. Kalau Lenovo dalam berapa ratus je. Okay, jadi kalau hybrid learning, belajar daripada dalam kelas, whiteboard dia kita capture gunakan kamera tu, masukkan ke dalam Teams, secara real time dia akan terus show dekat pelajar lain yang belajar secara atas talian lah dari rumah. So hybrid learning kita gunakan teknik whiteboard presenter tu yang memang cantik lah. Okay, and then kita ada PowerPoint translation, live caption, dynamic view, kita boleh ada high contrast view, kita boleh buat berbagai lah. So, maksudnya kelebihan dia kat situ lah banyak. Right, lebih kepada interactive learning. Kemudian daripada akaun ni, kita biasa kalau ada cikgu yang biasa ikut sebelum ni, kita banyak gunakan Microsoft Teams. Microsoft Teams ni inilah kelebihan dia yang diberi ni. Kita boleh buat kelas sampai 300 pelajar, auto attendance with analysis. Analysis ni maksudnya dia ada dia minta maaf. Okay, siapa yang dia minta maaf tu maksudnya salah. Cikgu kena tekan refresh tu. Mungkin ataupun tukar huruf lain. Okay, noise cancelling, cancelling, breakout rooms and in meeting polls. Ini semua dah ada lah dalam tu. Dah memang dia dah kata habis update lah. Sebab tahun-tahun lepas semasa lagi dalam proses update kan. Kita tertunggu-tunggu dia punya new features. Sekarang saya rasa features untuk Microsoft Teams tu dah lengkap lah. So kita boleh buat hybrid learning kalau ada device dia. Device ni maksudnya dengan kamera yang sesuai lah. Kamera yang boleh capture whiteboard tu. Okay. So selain itu, kita juga ada... Boleh minta tak?
So ada ID MOE sebelum ni masih digunakan ke atau semua wajib tukar yang baru? Soalan. ID MOE tu masih digunakan untuk Google, untuk Microsoft masih boleh guna. Tapi kalau cikgu baharu posting, dia tak ada akaun MOE tu, dia tak ada Office. Ataupun cikgu yang baru dapat ID MOE, dia tak ada Office 365. Jadi cikgu yang baru mesti kena gunakan domain baharu. Sebab email nanti dia akan emailkan kepada email ID MOE yang biasa tu lah yang kita gunakan. Ini hanya untuk Microsoft sahaja. Maksudnya ini memang domain Microsoft lah, bukan lagi kita gunakan Google domain lah maksudnya. Untuk email dan sebagainya. Okey. Ada soalan kita? Assalamualaikum Cik Nizam. Ya. Nak tanya, kalau untuk admin delima sekolah, Cik Nizam boleh tunjuk tak cara nak aktifkan ID tu yang sekolah.code tu? Yang itu saya tak tahu dah ada atau belum. Kita kena try lah. Kalau sekolah, katalah kan sekolah, saya tak pasti dah ada atau tak. Ini kan kalau error kita reload lah. Tukar yang lain. L6 tu Saya tak pasti akaun sekolah dah ada. Okay, akaun sekolah tak ada. Kalau dia kata we are sorry je ni kan, dia keluar kan. You can reset your own password because you have registered for password reset. Sebenarnya akaun tak ada. Cikgu salah, mungkin cikgu tersilap masuk nombor ID cikgu. Ataupun kesilapan berlaku pada ni lah. Pada apa? Kesilapan berlaku ketika masukkan ni 3822 Elias Melaka.moe-dl. Ada orang dia salah, dia tulis moe.dl juga. edu.my. Okay. Jadi kalau betul mesti akan keluar kepada reset punya ni lah arahan tu. NW643. Itu maksud saya tadi Microsoft account yang kita gunakan in 2.0 adalah the whole new account. Manakala account MOE yang biasa masih lagi kita boleh gunakan. Bukan kita gunakan, masih lagi kita gunakan kepada Google. Kalau cikgu nak gunakan Office 365 online dengan lebih baik ataupun tanpa gangguan konflik dengan akaun lain, boleh gunakan yang baru lah, domain yang baru. Okey. Kalau kita klik next. Tak ada lagi masalah tak? Ada yang raise hand tu, Cikgu Yo Cui Eng nak tanya ke? Bukan Nabi tanya? Sorry. Tadi dah tanya. Sorry ya. Okey. Cikgu Syarizal? Right. Reset password because password right back. Soalan. Assalamualaikum cikgu, nak tanya sikit cikgu. Yang lama tu masih sama. Akaun yang lama tu masih gunakan ID yang sama. Password yang sama, tak ada masalah. Yang ini memang whole new. Ya cikgu? Assalamualaikum. Salam. Cikgu Nizam nak tanya sikit, apa beza antara Office yang offline yang masih kita guna dengan Office 365 yang online? Apa beza? Yang cikgu guna tu 365 juga ke ataupun Office lain 365 juga. Okay, dia sebenarnya sama, cuma untuk yang ID MOE dia dalam group. Maksudnya dia lebih memudahkan cikgu untuk buat collaboration lah dengan pelajar, dengan cikgu lain. Lepas tu dia disertakan dengan Microsoft Teams. Kalau kita punya Office 365 biasa, dia tak ada Microsoft Teams. Itu beza dia lah. Kalau tengok Saya faham cikgu, terima kasih. Nak lagi satu nak tanya. Kita sekarang ni baru dedahkan dengan Google Workspace for Education.
Sekarang ni datang pula Microsoft MIE. Jadi adakah ada beza ke antara dua-dua ni? Sebab kita nak sekarang ni bila pada sekolah kita nak fokus mana-mana? Fokus pada GWFE ataupun Microsoft MIE ni? MIE maksud saya ni Microsoft ni yang cikgu tunjukkan ni. Nombor satu Dia ikut kepada pilihan lah. Dia ikut pada pilihan sekolah mana yang sekolah rasa sesuai dengan kehendak sekolah dan pelajar lah. Macam kita di MIE Expert, kita galakkan sekolah untuk daftar showcase school. Kita ada sekolah contoh dekat Malaysia, kita ada SK Taman Bukit Indah. Sekolah contoh ni maksudnya dia punya sistem, dia punya software, dia punya hardware semuanya Microsoft. Dia gunakan Microsoft Framework for Education dan banyak penaja dah taja lah macam Lenovo, macam Microsoft sendiri. Sekolah dia tahun pertama dia showcase school, dia dapat the best school in the world. SK Taman Bukit Indah, the best school in the world for Microsoft Showcase School, dan dia dapat 20 Surface percuma. Surface, kalau tak salah dia kata Surface Pro 7 kot, percuma dia dapat 20 untuk penggunaan di sekolah. Dan makmal dia ada smartboard semuanya ditaja. Ada yang Lenovo taja, ada yang Microsoft taja, macam-macam lah. Jadi sebenarnya macam Microsoft ni dia lebih kepada kalau tengok pada dia punya dia punya layout, dia punya UI, user interface dia lebih kepada professional lah. Kalau macam Google pula, Google ni lebih kepada macam user friendly environment, lebih kepada macam mudah untuk nak lihat kan. Tapi kalau Microsoft ni lebih kepada work environment. Sebab tu macam biasa saya cadangkan cikgu guna Microsoft Teams sebab banyak syarikat luar yang besar-besar dia gunakan Microsoft Teams untuk syarikat dia punya aktiviti lah kan. Kita tengok kan. Okey cikgu, jadi sekarang ni kesimpulan di sini untuk yang tadi yang pasal ID D5 tadi, jika nak gunakan Microsoft yang tadi barulah kita masukkan ID yang ada negeri dalam tu kan. Kalau tak ada tak perlu kan, betul? Kita boleh guna ID yang dah sedia reset dalam konsol admin. Mana boleh guna yang Google Workspace yang sedia GWFE itu dah boleh guna macam biasa lah. Sebenarnya ini adalah pilihan kepada cikgu lah. Kalau cikgu nak guna Microsoft, boleh gunakan ID yang ada tambahan negeri kat situ. Betul cikgu Betul cikgu? Betul. Okey, kalau macam andai kata, tapi yang ini kita cadangkan untuk cikgu buat supaya cikgu ada satu lagi akaun Office 365 percuma lah dengan OneDrive 1 terabyte. Secara pemprosesan awan besar juga lah kan, kita dapat percuma. Kalau macam banyak cikgu-cikgu yang tak ada Office dekat dalam komputer, dia boleh guna Office online dengan interface dia lebih kurang sama macam Office offline tu. Boleh print, boleh apa, tanpa bayaran lah, percuma je. Okay, so kita tunjuk lah kan. Baik, kita tunjuk dulu. Cikgu dah dapat. Maknanya saya nak confirmkan. Jadi apabila kita dah, macam saya sendiri saya dah buat tadi, macam ikut cikgu Nizam ni. Jadi maknanya saya ada dua lah akaun Microsoft, betul. Satu adalah daripada yang awal-awal dari tu, yang maksudnya sebelum lagi kita tambah Melaka. Lepas tu satu lagi adalah yang ada Melaka. Ada dua lah jenis Microsoft. Ya betul. Jadi kita boleh pindahkan ke, sebab sebelum ni kalau saya pernah buat ada kerja dekat Microsoft yang lama tu, kita boleh pindahkan ke atau macam mana, tak ada? Dekat Microsoft Office ke ataupun Teams? Bukan. Maksud saya yang Teams lah. Teams punya ada benda yang saya dah pernah buat sebelum ni, boleh pindahkan ke? Teams, sebenarnya semua yang ada dalam Teams tu ada dalam kita punya kita punya macam cloud lah, OneDrive lah kan. Okay. Benda tu memang kita boleh je ambil dan pindahkan, tetapi setting Teams semuanya kena buat baru lah maksudnya. Okay, faham. Semua file-file yang ada dalam Teams tu kita boleh ambil, kita boleh pindahkan secara manual lah maksudnya. Jadi maknanya kita ada dua akaun Teams, dua akaun Microsoft 360. Ya. Okay, baik. Terima kasih.
Sebenarnya Microsoft Teams tu sebahagian daripada Microsoft 365. Sebab banyak orang ingat lain tau. Sebenarnya sama. Kalau kita tengok pada interface dia ni, okay baik kita tengok dulu. Tidak, ada yang dah terlebih laju tu. Ada yang dah sampai. Okay, ada ceritanya adakah kita wajib wujudkan akaun baru Microsoft ni? Okay, kita tak payah wujudkan sebab dia memang kita dapat. Kalau kita tak guna rugilah kan. Kerajaan dah langgan secara percuma kepada kita lah. Kalau ikutkan mahal juga kan kalau kita nak langgan sendiri kan. Macam saya ada 365 original tiap-tiap tahun kalau tak silap 300 lebih kan untuk 6 user family tu. Jadi kita kongsi 6 orang lah kan. Itu pun kira mahal juga, tiap-tiap tahun kena bayar RM60 kalau ikutkan. Okay, itu tak ada masalah. So lepas reset password, okay, baik cikgu tu dah advance ni. Okay, lepas kita dah reset, kita klik next kan. You will receiving an email containing a verification code at your alternate email address. Okay, klik email. Kemudian, okay, yang ini kan, dia akan dahulu buka new tab. And then cikgu boleh masuk kepada email MOE dengan klik mail.google.com ataupun cikgu masuk melalui portal lah MOE. Okay, mail.google.com ni kira shortcut lah. Okay, mail.google.com, type je dekat URL bar ataupun shortcut mana-mana yang ada cikgu biasa dia buat shortcut ataupun klik pada apps, dia akan keluar lah. Okay, kemudian akan ada satu email MS Online Service. Okay, publisher offline sahaja. Aduh, laju sangat lah. Sekejap. Okay, baik, saya terangkan dulu. Jadi, online service team, klik MOE account ni. Ini adalah kod yang diberikan. Okay. Kita tengok kan, dia akan hantarkan kod tadi ke dalam email. Okay. Jadi, kita highlightkan, kita copy, Ctrl C atau copy. And then, kita pergi kepada Microsoft Online Password Reset dan kita klik enter your verification code kat sini dan paste. Okay. Ataupun kalau rajin boleh type je lah. Next. Tapi kalau ada masalah. Okay, saya next lah. Jadi kita next. Okay, masukkan password baharu yang kuat lah. A strong password is required. Maksudnya kita mesti ada combination of uppercase, lowercase, numbers and symbol. Okay, tak payah ikut suggestion dia, nanti kita pun tak tahu lah lepas kan. Bila tukar komputer baru je, alamak password dia ada save tapi dekat Google. Google pula dekat komputer lain tak masuk kan. So kita buat je apa-apa yang kita mudah ingat. Okay, mesti ada at least satu uppercase, satu lowercase, number dan simbol lah. Alias ke, duit ke, hashtag ke, mana-mana cikgu rasa sesuai kan. Okay, itulah kita macam saya buat lah kan. Okay, mesti 8, minimum 8. Kalau 6 tak boleh kan. Okay, sekali lagi confirmation mesti huruf besar, huruf kecil dan ada akaun baru diberi wajib untuk digunakan. Okay, so kita finish. Kalau strong ni okay lah tu. Dia takkan bermasalah lagi kan dengan kita. Okay, bila kita dah klik finish, kita tunggu. Your password has been reset. Okay. So, bila kalau nak save kan, kalau komputer sendiri lah, kalau komputer makmal ke mana tak payah lah kan. Okay, so kat sini cikgu boleh buka saja. Kalau nak shortcut lah, buka saja office.com. Okay, klik pada Microsoft ataupun kita type kat sini office.com. Office.com. Okay, 365 ni guna online sahaja ke? Dia guna online saja untuk office processing. Okay, tak apa, kita tengok dia punya layout ni kan.
So kita type saja office.com ataupun dekat portal ada Office, Microsoft Office tu, tapi bila cikgu klik pada portal, begini. Okay, kalau cikgu klik pada portal kan, katalah kita buka portal .moi.edu.my. Biasalah kita log masuk mesti guna akaun MOE yang kita ada lah, yang sedia ada. Yang Melaka tu hanya untuk Microsoft sahaja. So jangan salah faham kat situ. So macam biasa kita klik pada guru. Dan kita pergi pada apa tadi? Aplikasi kan, betul tak? Ya, harap cikgu dah biasa gunalah portal ni. Portal ni adalah benda yang sangat penting kepada guru di Malaysia hari ni lah. Kita dah ada portal Microsoft, kita ada portal The5 2.0. Kat situ lebih kepada Google Classroom. Okay, dia dah susun kelas-kelas yang cikgu dah buat semua dah kan. Alright, so kita klik pada Microsoft ni. Tetapi bila kita klik mana-mana, kita klik mana-mana aplikasi lah. Katalah saya klik dekat Word. Okay, bila kita klik pada Word, dia akan masuk kepada laman sign in ni. Okay, kita tukar kepada akaun tadilah. G-11123822 alias melaka.moe-tr.edu.my. Okay. So, yang ini dia sekali je lah. Sebab dia tak ada lagi nak confirmation dengan Google punya security. Terus dia masukkan password yang kita buat tadi. Okay, and then kita klik sign in. Okay, and then next. Boleh share. Okay, macam saya ada letakkan dekat saya punya telefon bimbit. Okay, telefon bimbit saya. Okay, tak charge. Security ketiga. Ya, kat sini kan cikgu boleh set nombor telefon sebagai security ketiga lah. Supaya tak mudah untuk orang boleh ceroboh akaun kita kan. Okay tak? Kita tunggu sekejap. Saya tengok. Okay, 365 ni online untuk office processing Kalau yang lain kita ada OneDrive. Kita ada Outlook, kita boleh pasang dalam komputer lah. Okay. Ada tak soalan cikgu? Lepas buka office.com. Ya. Ni soalan ni tak berkaitan yang kita buat sekarang ni, cuma nak tanya tadi cikgu kata kalau ada kan ada cikgu baru takkan ada perlu buat macam ni kan, dia akan ada satu akaun sahaja kan. Jadi cikgu baru tu maksudnya posting ke tahun berapa? Maksudnya sebab nanti kalau ada masalah kita tahu okey ini masalah ini. Macam itulah. Tu soalan saya lah. Yang baru tu yang kemudian yang soalan kedua adalah yang lama punya tu, adakah itu pun dia akan diupdate dengan yang macam baru? Maksudnya sekarang ni kita ada yang akaun baru kan, akaun yang Melaka ni. Jadi ada dapatlah tadi yang Outlook lah apa semua tu kan, ada senarai-senarai yang ada tu. Yang akaun lama tu turut di-upgrade sampai ke tahap itu ataupun dia masih kekal yang lama? Maksudnya belum lengkap lah macam tu. Okay, yang saya difahamkan akaun Microsoft 365 dengan Google, maksudnya akaun lama, okay, dia tak buat new lagi lah sejak bulan Ogos kalau tak salah saya 2021. Ogos atau awal lagi, mungkin bulan Februari atau Mac. Maksudnya guru-guru yang posting lepas tu ataupun guru-guru yang baru buat akaun MOE lepas tu, dia tak ada akaun Microsoft 365 yang lama tu. Okay, maksudnya cikgu tu kena buat proses ni lah, kena reset account,
masukkan domain baru kan dekat laman reset tu dan sebagainya. Okay, and then cikgu tu perlu buat proses yang kita buat ni untuk dapatkan features Microsoft Office Online lah. Okay, kemudian Microsoft Office Online yang lama yang kita dapat sebelum ni, yang saya difahamkan memang itu je lah, hard tu je, dia takkan ada Outlook dan sebagainya. Okay, jadi dia tak ada masalah, dia takkan upgrade lah. Sebab dia sekarang ni Microsoft Malaysia hanya fokuskan kepada akaun baharu sahaja. Okay, akaun yang baru sahaja. Okay, cikgu ni ada soalan? Sadu Zaman. Cikgu ada masalah? Ada soalan? Angkat tangan. Cikgu boleh bertanya kalau ada masalah boleh interrupt je Cikgu Nizam ni. Tak ada bateri pula. Okay. Dalam akaun ni cikgu boleh setkan security. Macam saya buat lah. Sebab tu bila sign in ada perlukan identification lain. Okay. So bila kita klik text nanti dia akan hantar kepada nombor telefon yang kita set tu lah. Okay. Tak ada. Tak ada apa tu? Kalau set kemudian pun boleh kan ni? Maksudnya? Maksudnya kalau macam yang untuk kita punya nak maksudnya kita ni untuk backup lah kalau kita ada masalah ke apa kan, kita boleh guna sama ada nombor telefon ataupun email saya nampak tadi. Jadi kalau kita tak set sekarang, kalau kita set kemudian pun boleh kan? Boleh, ini option lah. Okay. Sebab saya memang akaun ni saya dah gunakan daripada sebelum diorang launch hari tu. Jadi saya dah gode banyak saya dah gode akaun ni dah lama sebelum ni. Saya dah buat Teams baru semua. Jadi sebab takut nanti kalau cikgu tanya macam kan kita nak explain kan, so macam kita nak tahu sama ada kita boleh buat kemudian ke, kadang-kadang line tak berapa baik kan. Itu je lah. Terima kasih. Betul lah. So option je, sebenarnya tak wajib lah. Sebab sekarang ni kalau tengok akaun cikgu lah yang paling banyak kena hack. Telegram ke kan. MOE pun kalau boleh dia nak hack. Nasib baiklah MOE kita punya security kuat. Sikit akaun MOE cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu lah selalu jadi mangsa kan. Macam-macam. Tadi kalau nombor telefon tu, kalau contohnya macam tadi kan kita letak nombor telefon kita kan, dan in case lah in the future kita punya nombor telefon dah berubah, kita boleh tukar ke tu? Biasa boleh. Sekejap, rasa tak boleh ni. Biasa boleh dekat akaun Microsoft. Dia macam Google juga. Kita klik pada akaun kan. Nanti dia akan keluar arahan lah untuk tukar. Kita boleh tukar ikut arahan tu. Tak ada. Lain nak keluar ni, sekejap. Hambat lah. Cikgu Nizam. Ya, saya. Saya nak tanyalah. Kalau untuk authentication email ni, masukkan email biasa ke email yang mana Email MOE biasa. Oh, okey. Dekat Gmail. Saya akan hantar kat situ. Okey, terima kasih. Okey. Sekejap. Tak keluar pula. Hello, Cikgu Nizam. Ya, saya. Cikgu Nizam nak tanya, sekiranya kita sebagai admin, lain kali kalau ada guru yang nak minta untuk nak reset password, kita nak pergi MOE yang baru ke ataupun yang lama? Kalau yang lama tu memang Gmail, maksudnya yang kita guna untuk Gmail tu semua yang lama lah. Yang ini hanya yang baru Microsoft sahaja. Yang Microsoft ni sahaja. Okay. Maksudnya akaun ni adalah the whole new account lah. Jadi kalau ada masalah kita boleh reset ke? Ada masalah kita reset dengan cara tadi. Sama yang kita buat tadi lah. Saya tak masuk dalam saya punya ni. Betul lah, tak payah buat security kuat je ni kan. Tak faham lah.
dia tak keluar pula dekat mesej SMS. Biasa dia akan hantar SMS lah. Kalau macam ni kan, takut dia leceh, kita pun rasa dah okey dah, security dah kuat, tak payah set nombor telefon lah. So tak security, tak layer. Saya perlukan juga tak layer ni kan. Sebab takut juga kalau hackers hack account kita. Macam Telegram pun selalu kan hack kan. Sebab tu kita terus private je. Kalau orang nak add pun susah. Dia kena suruh kita tekan link baru boleh add kita dalam ni Telegram group dan sebagainya kan. Kan banyak macam-macam. Kan? Saya cuba masuk kat sini pula. Teks tak masuk lagi. Sebenarnya yang autentik apa-apa sahaja, akaun ke apa ke yang autentik hanyalah SMS. Kalau dia hantar kat WhatsApp ke Telegram, itu semua bukan autentik lah. Itu semua adalah orang yang cuba menggodam. Menggodam-godam kita punya handphone lah kan. Tak apa sebenarnya. By the way, saya cuba sekali lagi gunakan H pula. Assalamualaikum Cikgu Nizam, nak tanya. Ni saya. Maksudnya kalau kita dah ada email yang ada Melaka ni, so email yang sebelum ni yang tak ada Melaka tu, yang @moi.edu tu masih maksudnya separate lah, dua yang berlainan ke? Okay, yang ada Melaka ni, kita punya email adalah email Microsoft atau Outlook. Yang tak ada Melaka tu, itu adalah akaun Gmail yang kita biasa gunakan. Oh, dia masih wujud lagi lah, macam biasa lah. Dia macam biasa. Cuma ni untuk kita dapatkan akaun Microsoft lah. Itu Microsoft server pula tiba-tiba problem begini. Saya cuba kat sini masuk akaun tadi, Melaka tu. Harap-harap tak ada lah. Kalau kita nak tunjukkan layout dia, security tak hantar SMS lagi. Saya punya line yang slow. Saya tak tahu. Okay. G-Melaka.moi.dl.edu.my. Okay, kita buat. Cikgu dah boleh masuk. Cikgu tengok dekat email MOE biasa tu, dah rapat. Cikgu boleh masukkan kat dalam laman reset password tadi. Okay. Ada juga je ni. Need more information, take account secure. Sekarang isu besar kita adalah isu keselamatan lah akaun. Sama juga, perlukan SMS. Kau tengok sekarang yang baru, kalau cikgu tengok akaun baru apa yang yang baru tu kan, yang gunakan Gmail tu pun sekarang dia dah wajibkan letak nombor telefon juga. Sekarang semua nak ada security tambahan lah. Faruk ni tak masuk lagi email. Tak masuk SMS ni. Cikgu Nizam. Saya. Apa kata cuba Cikgu Nizam reset balik password yang ID yang sekarang ni.
Ini yang saya dapat, yang saya dah reset tadi lah. Oh. Tapi saya tak tahu kenapa dia tak boleh hantar ni SMS. Kan? Sebab tadi rasanya yang untuk verify dekat phone tak buat tadi kot rasanya. Yang dekat tadi tu. Sekarang ni buat yang sekadar yang email MOE kita tu tadi je. Jadi kan. Tadi. Ni. Your password has been reset. Maksudnya dah dapat tu. Kemudian kan dia minta untuk verify lagi sekarang dua email peribadi dengan nombor phone kan. Yang ni dia akan hantar dekat SMS lah. Yang ni. The password on your account has recently been reset. Dia akan hantar dekat email ni lah. MOE-DCL ni. Confirmation yang kita dah reset password tu. Kan lepas tu ada lagi step untuk verify, ada 3 benda ni kan? Tak ada, dia hanya dah lepas tu kita masukkan dia suruh kita masukkan nombor telefon lah. Third layer security. Jadi kalau cikgu tak nak masukkan itu pun tak ada masalah. Okay. Dia boleh skip. Saya dah buat awal lah, daripada mula lagi saya dah buat. Saya tak faham kenapa dia tak hantar SMS. Tengok Cikgu Nizam. Ya. Nak tanya kita sebagai admin, kalau yang ada 5 yang tak ada Melaka tu kita boleh reset bagi guru-guru kita balik kan kalau dia lupa. Tapi kalau yang kita tukar yang sambungan Melaka ni, kita boleh reset kan ataupun memang kita langsung tak ada bantu mereka kalau mereka lupa balik. Mereka kena reset ni lah. Kalau kita nak bantu boleh. So dia duduk depan kita, so dia buka email dia. Nanti kita resetkan kat sini, check dekat email. Benda yang sama macam kita buat tadi tu. Kan? Kalau, memang kalau dia nak masuk ke dalam akaun Melaka tu pun dia tak lepas. Sebab dia dah resetkan password dia? Tak, maksudnya kat sini dia kena gunakan laman reset ni, reset password ni juga. Okay. Semua password reset semua melalui laman Microsoft sendiri. So kita reset, kita terus pass ke Microsoft. So tak ada isu admin MOE pegang password lah apa semua, memang tak ada lah. Dia tak, saya tak berani sebenarnya nak pegang-pegang password lagi orang kan. Macam-macam isu kita tak lepas je. Ya saya. Okay, saya nak respon sikit tentang benda ni. Sebab saya dah buat tadi. Jadi untuk yang pertama, kita buat reset password. So dia akan hantar pada email yang G kita lah. Dan proses yang kedua ialah verification email. So untuk proses verification email tadi, dia bagi 2 option untuk retrieve. Sekiranya kita lupa password, kita boleh gunakan sama ada daftar dengan nombor telefon ataupun dengan email. So kalau ada masalah bagi yang lupa password, boleh retrieve balik pada email kita. Email pada G yang tak ada Melaka. Jadi itu sebenarnya. So maksudnya kat sini, dekat email kita ni, kita dah reset password. Dia akan berikan ID kat sini je. Lepas tu dia hanya beritahu confirmation yang kita dah reset password sahaja. Okay? Kalau kita lupa lagi, kita kena reset balik. Saya dah buat sampai 2 proses. Maksudnya dia minta untuk verification email pula. Jadi yang diminta macam Cik Nizam masukkan nombor telefon tu, dia bagi 2 option. Sama ada guna email ataupun kedua-dua sekali. Kita boleh set up benda tu. Jadi kalau kata lupa password, kita boleh retrieve dengan nombor telefon tadi, dan juga email. Tapi kat sini dia, dekat saya punya ni, dia hanya bagi tu je. Hanya minta text saja, dia tak ada option lain. Sebab tadi dia bagi 2 option juga. Tapi saya masukkan nombor telefon lah. Cuma saya tengok Cik Nizam tadi proses tak ada pun masukkan nombor telefon. Ataupun sebelum ni memang dah letak kan? Saya dah buat dulu. Dah buat maksudnya dulu. Maksudnya orang lain bila dah lepas, maksudnya bila kita dah reset, kita proses login,
dia suruh kita masukkan nombor telefon, and then dia suruh kita masukkan alternatif email. Boleh je masukkan apa-apa email lain. Jadi untuk bagi orang lain, mungkin dia akan jumpa paparan yang lain lah, berbeza dengan Encik Nizam, sebab Encik Nizam dah mendaftar nombor telefon tu. Okay, so yang lain kalau cikgu dah masuk, cikgu buat macam yang saya buat tadi lah kan, klik pada mana-mana, Word ke, Office 365 ke, kemudian cikgu masuk dekat masa dekat sini, ni Office lah. Kalau kita klik pada Office, klik sign in. Klik pada sign in. Internet pun lemah kan. And then kat sini nanti dia akan minta cikgu masukkan nombor telefon dengan alternatif email. So cikgu masukkan nombor telefon, alternatif email. And then boleh sign in lah. Betul, boleh terus kepada laman dia. Okay, sebab saya reset tadi dia minta kot confirmation dengan nombor telefon. Tapi dia tak hantar email lagi. Sampai sekarang tak ada email lah, SMS. Sampai sekarang tak ada SMS dekat nombor telefon saya. Cuba on off telefon tu. On off kan, sekali lagi. Start lah. Main phone je main game malu. Okay. Sebab kat sini kan kita ada OneDrive ni. Cikgu Nizam, saya rasa macam saya nak respon sikit lah pada untuk login tadi. Saya cuma terus pergi ke password reset microsoftonline.com tu kan. Saya tak masuk D5 lagi lah sebab saya memang dah dalam D5 tu memang dah ada akaun akaun yang dah login Microsoft gunakan D5. Okay, so tadi sebab saya nak try yang pakai melaka.moi-tl tu, so saya terus buka ke Microsoft, ke password reset.microsoftonline.com dan masukkan username macam tunjuk tu. Then dia automatic dia keluar two types of verification lah. So satu dia pakai nombor telefon, satu email. So saya buat dua. Bila buat dua-dua, dia terus verify kita punya account. Then bila saya masuk D5 pun saya save balik saya punya, sebab tadi saya dah save account. Tak ada bajet pun. Saya minta maaf ni Cikgu Nurul Najiha, tolong pastikan mic dah off Mungkin dia tak perasan tu, admin mungkin boleh tolong. Okay, saya dah mute kan. Saya rasa daripada tadi Encik Nizam cakap ada je yang unmute kan. Okay, tak apalah. And bila kita dengar kan memang banyak gangguan. Okay, so daripada I think may I share saya punya tak apalah. So lepas kita bila kita dah buat, maksudnya sekarang ni saya memikirkan, saya rasa ramai admin ni memikirkan bagaimana cara kita nak explain pada cikgu-cikgu di sekolah. Sebab kalau katalah guna kaedah daripada Cikgu Nizam tadi is in one way, dan ada satu cara lagi mungkin kita boleh reset password tu terus menggunakan Microsoft password reset tadi tu lah, password reset.microsoftonline.com. Dan once kita actually benda dia sama je, cuma macam cikgu yang tadi tu cakap macam Cik Nizam punya masalah tadi, masuk password bukan, dia mintakan nombor telefon. So bila saya gunakan D5, saya login D5 macam biasa, dan bila saya buka untuk Microsoft, dia terus masuk saya punya yang D5 lama lah, D5 tak ada Melaka. So saya sign out, saya sign in pakai D5 yang baru, ada D5 Microsoft yang ada Melaka. Saya rasa tak ada isu pun, dia tak minta banyak kali, dia minta sekali je. Sekali tu, dan PowerPoint saya boleh buka, dan bila saya pergi pada contoh macam Outlook ada OneDrive, semua boleh buka. Dia cuma perlukan that one step sajalah. One step. Saya rasa mungkin kat situ je keliru antara nak verify. So
my suggestion untuk semua admin, sebaik-baiknya kita pergi saja kepada Microsoft password tadi, password reset.microsoftonline.com. Buka siap-siap di Chrome account. Chrome account kalau pakai Chrome, kalau Edge saya rasa tak ada masalah. Chrome account dan terus buka di situ lah, maksudnya kita reset kat situ je. Dia buka ada 5 dia terus boleh masuk, dia tak ada isu dah. Senang sangat. Dia sangat-sangat tak ada macam Encik Nizam lah kejap-kejap masuk apa ni? Password kan? Lepas tu tak tahu lah pun problem ke. Pelik lah. Okay, sorry, terima kasih. Cik Nizam, Cik Nizam saya nak tanya. Cik Nizam, saya guna ClassPoint, guna PowerPoint tau. Jadi maknanya untuk yang ni saya tak boleh guna PowerPoint lah. Saya terpaksa pakai yang Microsoft saya yang biasa lah. Macam tu. Sebab saya rasa tak ada link untuk ClassPoint kat situ. Maknanya saya kena daftar lain ke macam mana kalau ClassPoint saya tu? Maksudnya daftar guna akaun Melaka lah. Boleh kan? Mana daftar guna akaun Melaka. Saya daftar semula lah macam tu. Okay lah, ClassPoint tu maksudnya dia PowerPoint dia punya PowerPoint. Dia maksudnya ClassPoint kita daftar dulu, lepas tu baru kita masukkan PowerPoint. Tapi dia melalui PowerPoint lah. Okay. Sama macam PDF semua kan? Okay. Tak pasti. Baik. Tak pasti pula. Terima Saya kasih. dah tadi, maaf tadi sebab saya dah restart handphone baru okay. Biasa cikgu yang bagi tahu tadi mungkin hang kot dekat handphone. Okay. So bila kita dah masuk, kan saya dah masuk tadi. Macam, sekejap. Sorry. Okay. Bila kita dah masuk kat sini, dah stay sign in lah. So kita akan dapat paparan yang sama macam Office 365 yang cikgu kalau ada yang ada. Okay. Lebih kurang sama. Cuma bila kita klik pada install, kita tengok dia takkan ada Office 365 lah. Okay. Takkan ada Office 365. Dia nak kena saya re-enter my password sekali lagi. Sebab saya banyak kali ni. Sorry cikgu, saya pun tak tahu jadi hari ni. Tadi semalam okey je, mungkin sebab saya reset balik password dia minta tu verification banyak. Dia ajar mengaji lah. Dia dah start mengaji dah. Yang tak perasan tu, tertekan. Rukiah. Okay, so kat sini bila cikgu dah dapat akaun ni, prosedur yang sama. Okay, saya rasa ni kena buat ni. Ni kena buat. Sebab tadi saya buat verify. Lepas tu dia dah tak buat apa-apa dah. Sekali je masuk. Sebab saya tukar password tau. Bila saya tukar password, macam cikgu baru tukar password, dia akan minta lah masukkan nombor phone, masukkan alternatif email. Jadi cikgu kena buat lah. Saya rasa kalau ada tak je cikgu yang sedang buat boleh share tab ke? Ataupun tak apa, kita boleh proceed je, tak ada masalah. Okay, so bila kita dah masuk, yang ini kita boleh, semua orang boleh akan nampak apa apps yang ada. Subscription, boleh tengok subscription dia. Okay, boleh. Ini adalah apa yang kita dapat lah dalam akaun ni. Apa yang kita ditawarkan. Tapi semuanya online lah, kita tak guna pun. Macam Kazala ni lebih kepada macam social media. Saya rasa kalau Indonesia dia kebanyakan orang guna Kazala ni. Termasuklah bukan edu. Dia dah macam TikTok lah, macam ni lah, social media lah. And then yang kita biasa guna adalah Office, mobile apps. Kemudian kita ada Teams. Okay, Power Automate pun saya rasa tak ramai orang guna. Dengan Power Apps, automated system untuk Office.
Okay, Sway, Microsoft Form, plan 2 Dia ada plan beza lah. Okay, so kat sini kita tengok satu perkara. Satu yang kita boleh lihat kan, biasa Microsoft Windows 10, komputer-komputer Windows 10 kita dapat OneDrive percuma lah. So kita pergi pada start kan, macam ni Windows 11, biasa dah ada lah OneDrive. Klik pada OneDrive cikgu, ataupun kat sini biasa dekat trend ni ada OneDrive. Yang personal biasa warna putih lah, kalau yang kerja punya warna biru. Okay, nampak? Kecil sangat ke? Okay, yang putih ni adalah personal, warna biru ni adalah work atau school. Work or school. So, kita boleh klik kanan, mana-mana pun tak ada masalah. And then, kita klik pada setting Setting. Dan ini account personal. Okay, kita boleh add an account. Okay, account personal saya pun kira sebab kita guna premium kan. So, masukkan email yang tadi tu. @melaka.moi-dl.edu.my. Okay, and then lepas tu kita sign in. Biasalah tak ada masalah lah dengan verification sebab kita dah reset, dah lepas verification tadi. Okay. And then loading kan, so password baru buat tadi. Salah tekan je tu. Salah tekan, sorry. Okay. Jadi besar sangat. Jadi dah besar, dia dah mengembang. Waktu tekan keyboard pun tertekan huruf lain ni. Okay, baik. So, kita akan dapat satu lagi drive secara atas talian. Alright. Yang mana kan? Ramai orang tak guna tau. Benda ni memang besar, 1 terabyte sebesar satu hard disk. Kita boleh simpan macam-macam dan kita boleh kekalkan dia dekat online sahaja. Lepas tu kita dah tak perlu lagi nak besar maksudnya kita punya hard disk ataupun SSD kita kosong lah. Tak ada banyak sangat bahan dalam tu kan. Kita nak buat backup terus ke sana pun boleh, tak ada masalah. Okay. Satu lagi adalah Outlook. Yang ni Outlook. Biasa Windows 10 ke atas dah ada lah secara percuma Outlook. Okay, Outlook. Okay. Dia buat cepat sangat ke? Satu Ini OneDrive, ini Outlook lah. Tapi Outlook saya ni Outlook 365. Kalau yang biasa dalam Windows 10 dah ada lah Outlook. Cuma mungkin paparan dia berbeza sikit lah. Okay, OneDrive ni tadi, kita tengok kan. Dia akan, kita boleh tukar location dia kepada drive lain lah. Kalau kita tak nak beratkan dekat C kan. Change location, masukkan dekat D. Jadi, sangatlah. Okay. Masukkan dekat D. D pun penuh. Okay. So nanti dia tukar pada D. Terus ada satu lagi OneDrive-MOE. Okay, next. Lepas tu kita set up dulu OneDrive lah. Okay, so kita dah masuk ni kan. Jadi kita dah tukar location. Okay, biasalah kan. Saya rasa cikgu, kalau cikgu terangkan kat cikgu-cikgu sekolah mungkin kena ni lah. Boleh lah kot, tak ada masalah kot. Okay, next lagi. And then penerangan dia macam biasalah. Kalau awan, maksudnya macam ni kan. Saya punya ni awan ni. Maksud dia adalah hanya ada dekat online. Tak ada dalam komputer. Nak tengok kena ada internet. Okay, and then kalau ada right satu, hijau, right hijau tapi background putih macam ni. Okay, dia ada dalam device ini. Okay, when you open a file, it download to your device so you can edit it while you are offline. Maksudnya yang ini hanya dekat online. Kalau ada satu tick, maksudnya dia dah ada dalam device. Tapi kalau dia warna hijau ni, kan, maksudnya kita right click a file to make it available offline.
Kalau dia ada hijau, background hijau, maksudnya file tu akan sentiasa available dekat dalam dalam drive ni lah. Okay. Tapi saya biasa biar dia online sajalah kan. Dan kita boleh pilih. Okay. So jadi yang ni kalau kita nak dapatkan mobile apps, kita klik lah. Dia akan hantar, minta nombor telefon, dan dia akan hantar link kat handphone kita untuk download. Tapi tak payahlah, kita boleh download dekat Google Play kan. Okay. So ini adalah OneDrive barulah. Tu. Saya dah ada beberapa yang kita gunakan hari tu. Saya cuba je. Alright. So katalah kan macam saya nak backup D dah penuh, nak backup. Katalah saya nak backup yang lain kan. Apa ya? Contohlah gambar banyak sangat. Contohlah gambar ni. Saya nak backup dan saya nak dia hanya ada dekat cloud sahaja. Okay, kita masukkan dia. Besar nanti. Saya tak nak besar-besar sangat. Tunjukkan contohlah 1.43 GB. Okay, boleh lah kot. Kita tarik sahaja masuk sini kan. Sebab dia dalam drive sama D, dia akan move lah. And then, bila kita dah move, Masya Allah, so dia keluar. Okay, bila dia dah move, lambang recycle ni maksudnya dia belum habis update lah. Dia belum habis upload ke dalam sistem. So kita boleh klik kalau kita tengok kan. Okay. Pergi dekat view. Katalah kita view detail. Detail ke? Okay. So status ni kalau lambang kita semula ni maksudnya dia masih lagi belum ada dekat online lah. Dia masih baru nak upload. Okay, masih baru nak upload lah kan. Risau guna komputer kat rumah ni sebab bila petang je dia dah mula bingung kan. Lemau. Okay, so jadi kan kalau cikgu nak jimatkan ruang pada sini. Okay, ini dia boleh tunjuk lah tengah upload banyak lagi kan yang tinggal. Kalau kita tengok kat sini. Sorry. Okay, dia akan tunjuk lah tengah upload, tengah sync. So bila dia dah habis sync, maksudnya dia dah habis upload lah. Kalau dia dah habis upload, kita boleh pilih mana yang kita nak. Sebenarnya kat sini kita klik kanan. Pergi dekat setting. Okay. Account ni Melaka, add melaka.me-da.edu.my. And then kita boleh klik manage storage. Sorry, ini pergi online. Kita boleh pilih pada ni, choose folders. And then yang tadi kan gambar ni tadi, kita boleh untick. So bila kita untick, okay, OneDrive the file will stay on OneDrive but won't be available on this PC. Maksudnya, apa ada dalam komputer kita tadi tu akan dihantar ke cloud tetapi dia tak akan ada lagi dalam komputer tu. Nak tengok kena pergi kat online ataupun kita klik setting, kita boleh klik dia make file available lah dengan cara kita tick. Kalau tick ni maksudnya dia akan berada di cloud dan juga berada dalam komputer. Kalau kita untick, folder pun hilang, tak nampak dekat dalam komputer tapi dia ada dekat cloud lah, pemprosesan awan sahaja. So kita boleh kita boleh jimatkan space lah dalam hard disk kita. Dan dia automatic simpan dekat cloud, insyaAllah tak ada masalah lah. Okay, maksudnya akan datang kalau hard disk rosak ke apa ke, kita dah ada backup lah kat situ. Dan size dia adalah 1 terabyte. Sama macam premium yang kita beli. Okay, contohlah untuk OneDrive. Okay, sama je macam untuk Outlook pun sama juga. Okay, Outlook. Saya guna Outlook 365 saya rasa. Ya, Outlook 365. Pun sama juga sebab kita dah masukkan OneDrive. Biasa dalam komputer dia dah simpan lah. Dia dah store satu maklumat akaun tadi. So kita boleh je cari tu, dah ada. Okay, add melaka.me-da.edu.my. Kalau kat sini senarai ni ada sebab saya ada install dalam
Teams dalam komputer kan. Tapi dia akan fail sebab memang akaun lama ni tak ada Outlook, tak ada akaun OneDrive, tak ada akaun Outlook lah. Tak ada akaun email dengan Microsoft. Tapi yang Melaka ni ada. So kita klik saja connect. Connect. Biasa sebab dia dah save password tadi terus dalam komputer. Bila kita set OneDrive, dia dah set dah semua. So tak perlu lagi masukkan password ke apa kan. Cuma kita kena ingat account successfully added lah. Dan cuma kita kena ingat kalau kita gunakan account, kalau kita gunakan komputer public, kita tak boleh lah kan. Nanti senang pula orang nak ceroboh kita punya. Masa saya letakkan dekat tu juga. Dekat laptop tak payahlah kot. So jadi kat sini kita akan boleh gunakan function Outlook terus untuk hantar email apa semua, dan boleh set Teams, meeting dan sebagainya macam kita set dekat Google tu. Kalau Google Meet kan kita boleh set dekat kalender kan. Samalah dengan Microsoft. Kita boleh set meeting dekat Microsoft Teams menggunakan email ni lah. Menggunakan Outlook sahaja. Got it. Got it. Kat sini lah kan Melaka ni. So dia dah ada lah. Baik, itu yang kita boleh terus install dalam komputer kita. Dan kita boleh set dia punya notification lah. Pertamanya, Outlook is setting up a local copy of bla 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 bla. Reminder bila tak tahu ni. Dah lama punya cerita. Kita boleh set meeting terus kalau macam biasa dekat Outlook. Kita boleh terus dapat email terus lah, tak ada masalah. Email kan. Tak ada pun. Memang tak ada kot. Tak ada apa-apa email lagi. Macam biasa. Ataupun kalau kita tengok balik pada portal, kita dah masuk tadi, akaun tadi kan. Ini office.com. Macam lemah. Masuk balik Office 365. Kita dah masuk guna akaun Melaka kan. Dia akan terus redirecting ke akaun yang tadi tu lah. Pada Google Chrome ni ataupun pada Microsoft Edge. So kat sini ni contoh yang saya dah pernah buat. Katalah kan, ini adalah PowerPoint saya letakkan. So boleh je tengok. Kalau siapa yang tak ada Office offline, kita boleh gunakan online lah. Tahu kenapa lambat? Biasa kalau saya tengok clock cepat. Internet saya kot. Semua apa yang ada dalam OneDrive tadi yang available dekat dekat Teams. Kat sini kalau kita tengok ada senarai aplikasi yang ada lah yang biasa boleh digunakan semua ni, termasuk Outlook Yang sebelum ni tak ada Outlook. Beza dia banyak kat situ lah, ada dengan tak ada Outlook. So dengan ada Outlook kita boleh set terus meeting kat Teams. Tutup dulu yang lain ni. Tak boleh masuk. Cuba. Internet saya slow lah. Mungkin kot. Dia selalu macam tu kan. Time kita nak tunjukkan, time tu lah dia buat hal. Slow lah apalah, tak nak masuk lah kan. Ini Outlook kan.
Kalau Teams pun sama juga. Teams pun semua baru lah. Maksudnya yang kita dah buat dekat MOE tu semua dah tak ada. Kalau kita guna yang baru, kita kena set balik yang terbaru lah. Kita kena set balik semua sekali. Tapi kalau kita dah letak OneDrive, semua dah ada maklumat. So kita tak payah nak masuk password lagi. Kita just klik saja account tu, terus sign in atau login, terus masuk je. Macam ni kan? Tu dia dah ada. Kita klik je kat mana yang dah ada tu. Sebab dia dah simpan maklumat tersebut. Jadi komputer kita, Windows 10 ni sebenarnya boleh jadi hub untuk semua online dalam pembelajaran Microsoft lah. Kalau kita gunakan Microsoft Teams kan, kita gunakan Word dan sebagainya tu, dia boleh terus dia store dalam komputer kita terus. Tak ada masalah lah. Okay, so dekat Outlook pun ada, kita boleh tengok ada Word, Excel, PowerPoint juga. Ada juga apps kat sini. Dia capaian cepat dia, menu dia adalah sebelah kiri ni lah. Yang ni laman kalender ni kan. Kita klik, kita boleh set meeting lah bila kita nak. Nanti dia akan hantar notification. Kita boleh terus hantar email kepada orang yang kita nak meeting bersama lah. Pelajar ke apa kan, kalau kita tak gunakan Teams. Apa, slow lah. Saya suara dengar tak cikgu? Ke saya cakap seorang-seorang? Dengar jelas Cikgu Nizam. Jelas Cikgu Nizam. Dengar sangat. Ada lagi. Saya Cikgu Nizam, saya nak tanya. Cikgu Nizam, saya memang dah set OneDrive saya dekat dalam email MOE D5 tu yang lama tu lah, yang bukan Melaka. Adakah saya punya akaun kalau saya set lagi satu OneDrive dengan akaun yang Melaka ni, adakah dua OneDrive yang berbeza? Ya, akan ada dua OneDrive yang berbeza. Maksudnya saya dapat 2 tera lah. Yes. Kat saya punya komputer ni. Dia ni tutup. Okay. Kat sini kan. Saya ada satu MOE-DL, saya ada satu MOE huruf besar, OneDrive-MOE huruf besar. Satu lagi adalah personal. Maksudnya saya ada 3 terabyte drive kat sini. So untung lah kita dapat Okay, terima kasih. Apa tiba-tiba putih ni? Subhanallah. Oh ni saya save. Yalah. Saya dah bagi link dekat dalam tu kan. Tak apa. Nanti apa-apa cikgu kalau ada pertanyaan boleh tanya saya, tak ada masalah lah. Saya to drive. To drive. Saya boleh, tak ada masalah lah. Cikgu boleh tanya je saya kan. Dekat Telegram boleh, dekat Teams boleh. Teams lama boleh, Teams baru boleh, Teams personal pun boleh dekat handphone lah. Handphone saya ni kalau, sebab tu saya terbeli handphone yang agak mahal sikit sebab saya perlu letak macam-macam dalam ni kan. OneDrive ada, Outlook ada. Kalau Teams kan, nampak cetak je. Nampak putih je. Dia kena disablekan tu background. Kalau Teams saya ada 3 akaun lah. Termasuk yang ni. Saya ada akaun personal, akaun MOE dengan MOE-DL. Okay, yang tak pasang. Jadi memang kita guna semualah. Maksudnya kan kalau saya macam saya tengah edit buku, ada masalah kalau guna email D5 yang lama, drive MOE-DL. Maksudnya Microsoft ke ataupun Google tu cikgu use high result. Saya tak faham. Maksudnya kalau Google Drive teruslah. Dia tak ada konflik dengan Microsoft. Cuma kalau Microsoft, OneDrive dia dalam MOE-DL tu pun tak ada masalah. Cuma setiap kali dia akan minta confirmation. Dia akan minta kita untuk sign in Google. Buka je komputer dia suruh kita sign in Google setiap kali kita nak guna. And then dekat handphone saya confirm. Selalu akan konflik dengan akaun Google.
Handphone kita kan biasa kan, dia akaun Google kan dalam handphone kan. Sebab tu saya beli Google Phone. Sebab semua akaun Google senang masuk dalam ni kan. Jadi bila dia konflik, jadi masalah. Dia tunjuk kat pelajar je, nota dekat OneDrive MOE, and then minta sign in, lepas tu dia hang. Macam-macam hal lah kan. Sebab tu saya rasa kalau setakat guna untuk drive biasa tak ada masalah lah. Tapi kalau macam kita nak cakap apa, memudahkan kita punya integrasi lah, integration of Microsoft account, so saya rasa guna yang baru lah. Email ada 5 yang lama tak ada Outlook. Yang baru ada Outlook. Itu je beza dia lah. Beza dia tapi besar beza tu. Okay. Sekejap. Saya punya ni putih pasal. Okay, internet lah. Petang-petang ni kan. Okay. Tak apa lagi cakap. Sebab saya ingat, saya pula lupa lah. Kita yang dijemput kebanyakannya guru-guru ICT kan. So tak ada masalah banyak lah. Kalau guru biasa macam hari tu kita buat bengkel, memang banyak yang mungkin basic pun dia belum mahir kan. So, kalau macam ni saya rasa tak ada masalah banyak lah kan. Betul tak? Okay. So kalau macam katalah cikgu nak edit gunakan Word. Okay, kat sini kan kita ada katalah kita ada dokumen lah. Macam ni kan kajian lapangan DOC ni. Katalah kita nak edit kat dalam yang baru. Kita boleh upload terus ataupun kita boleh je masukkan dekat dalam drive. Lah, drive tadi dah siap kot? Belum, patutlah dia. Dia tengah ni lagi sync lagi. Tak apalah, besar sangat kot 1 gig tadi. Ni kita buat je kerja, dia akan selesaikan dekat background lah. Kita tak perlu risau. Okay, katalah yang ni kan. Saya nak masukkan dia ke dalam account tadi. So saya boleh, ini dekat dalam saya punya personal. Ini, Hotmail. So kita nak masukkan ke dalam account tadi. Okay, OneDrive tadi kan. Kita boleh cari OneDrive for Business. And then add a place lah. Jadi pada .moe-tl.edu.my. Okay. Bisa tak? Jadi dia akan add lagi satu ni. Ada OneDrive, MOE, Site, MOE. Okay. And then personal. So kita cuba nak masukkan satu lagi. Jadi hang pula. So Windows 11 ni mungkin dia pun tak begitu ni kan. Belum 100% compatible lah. Kita pula guna insider lah tu. Saya guna insider pula tu kan. Sebab kitanya prosesor lama sikit. Cuba buang dulu lah. Cuba buat sekali lagi. Okay, katalah saya nak save as a copy, saya nak masukkan dekat dalam yang baru. Kalau ikutkan kat sini dah ada lah. Kita klik more option kan. Sepatutnya dah ada lah, saya dah masukkan tadi. So dekat ni, ni OneDrive MOE. OneDrive MOE So kat sini kita letak je lah, save. Dia pun tengah busy dengan update gambar ni yang tadi saya masukkan tadi. Biasa bila kita buat macam ni, kita tak perlu
add lagi place lah, dia akan automatic keluar kat atas ni. Sama lah macam kita nak jadikan online, offline, offline, online serentak. Okay. Saya rasa yang ini saya kena stop dulu lah. Saya kena stop yang ni dulu lah. Dia punya sync. Windows 11 ni pun sebenarnya dia tak begitu stable kot kan. Kat sini lah. Mana lah? Tiba blur tak? Oh kat sini lah. Pause. Okay. Kita tak bagi dia sync. Baru laju. Okay. So kat sini kita tak sync je. Alright, so kita dah letak dekat OneDrive MOE kan. So kita boleh tengok dekat kita boleh tengok dekat ni lah, online lah. Okay. Buka balik pada Chrome ataupun pada Edge, mana pun boleh, tak ada masalah. So kita klik pada katalah OneDrive tadi, OneDrive for Business. Okay, dah ada kan kerja lapangan ni. So kalau macam cikgu nak edit, boleh, tak ada masalah kan. Klik sekali je lepas tu kita tengok dia punya UI UI kat sini sama tak macam offline ataupun jauh sangat beza. Apa lagi yang buatkan dia slow sangat ni? Aduh. Dia tak boleh ada sini, saya kena duduk SSTP kat. Boleh laju kan internet. Okay. Boleh. Lain kali datang sini. Next time SSTP lah Apa saya boleh? Tak keluar menu. Lambat gila. Aduh boy. Itulah masalah teknologi sekarang, kita kena seiring. Dia guna DG je ni. DG unlimited. Dia kalau pagi atau malam memang laju. Laju gila. Okay. So keluar menu. Nanti tengah sharing juga kan dekat Meet. So ada 3 benda yang dia buat. Yang menggunakan internet. Allah Akbar. Please cepat sikit. Okay. So semua ni akan masuk ke dalam SharePoint Ini SharePoint. OneDrive kita ni ada SharePoint lah. Kita boleh share. Dan kita share ni hanya untuk orang yang ada akaun yang sama. Company yang sama sahaja, iaitu orang yang menggunakan akaun Melaka juga. Dari situ dia boleh mengurangkan kebocoran maklumat lah yang dia buat. Okay, sebab tu dicadangkan kita untuk gunakan benda ni lah kan. Macam Teams kan, SharePoint ni nak mengurangkan kebocoran maklumat kepada orang luar. Sebab tu dia macam leceh sikit lah. Sebenarnya tak leceh kan, bila dia dah tak embed dengan akaun Google, so dia akan automatik je, tak ada masalah. Okay, tak adalah lagi kejap-kejap keluar, kejap-kejap terkeluar daripada ni kan. Okay, lepas tu kena buat incognito. Kan dulu kan, kalau siapa yang ikut kena buat incognito untuk boleh view Teams dekat online, dekat web browser kan, Chrome atau Microsoft Edge. So sekarang bila guna yang baru tak perlu lagi sebab dia tak ada konflik akaun dengan Google lah. Okay, so kalau nak print kat sini je lah. Print digital dokumen dia akan buat macam dalam PDF. Tu, dia akan buatkan PDF, so kita print terus melalui paparan PDF. Okay. Jadi cikgu yang tak ada akaun, tak ada office offline, boleh je. Okay, close. So dia akan hantar, dia akan buka satu tab lagi lah.
lambat lah. Lambat sangat asal lah. So boleh besarkan kat sini, kecilkan. Sama macam dalam komputer. View. Ada navigation panel. Okay, nak check headings, find or replace. Sama macam Office 365. Dan paparan apa yang ada kat sini adalah apa yang ada dalam Office 365 lah, benda yang baru. Dia akan automatic update paparan offline, online. Satu lagi, kalau kita tengok sini lah kan, dia boleh share with people. Tapi share ni kita biasa kita share dalam dalaman lah. Kalau luar biasa tak berapa stable kot, ataupun tak dibenarkan maksudnya kalau luaran. Oh boleh, yang lama je tak boleh Kalau yang account MOE tu, MOE dashboard tu tak boleh. Yang ni boleh. Ni anyone with the link can edit. So kita copy saja link. Dan kita bagi saja link ni kepada sesiapa sahaja. Copy. Katalah saya letakkan dekat sini kan. So kita pun kita mungkin sebab line saya sekarang ni sebab kita share dengan share screen semua kan, mungkin dia hang sikit lah masa nak view. Okay, sebenarnya tak ada masalah. Saya kadang-kadang saya guna online je. Kadang-kadang juga saya guna dekat handphone je edit. Saya tengah tulis buku, kadang idea buku tu datang waktu tak disangka-sangka. Jadi yang ada hanya phone je lah saya buka, saya type macam tak apa-apa kan, jadi kecil kan. Oh ingat main game tau, cikgu main game Okay. So yang lain pun sama juga. Tutup dulu. Kalau macam dulu kat sini kan, kita klik Teams. Kalau dekat Chrome yang lama lah, mesti dia akan linkkan kita, dia akan error. Lepas tu tak boleh nak masuk dah. Sebab dia konflik dengan security dekat Google, and then security Google konflik dengan security Microsoft. Dia jadi saling mengkonflikkan diri sama diorang. So problem. Jadi dia dulu kena guna incognito yang ni lah. Incognito tak ada pula. Dekat MOE tak ada lah kan. Okay, ni MOE. So MOE tak boleh lah. Incognito kan. Jadi dia insyaAllah tak ada masalah lah. Walaupun kita gunakan drive MOE kat sini. Internet saya slow sangat lah. Aduh, sedih lah. Okay, cikgu ada soalan tak? Biasa kalau perkongsian ni insyaAllah kalau cikgu nak promote ataupun nak beri pada cikgu kat sekolah, boleh je gunakan welcome kit ni. Okay, kat sini dia ada bahagian 1, transformasi Microsoft di Portal 5. And then kat sini dia ada penerangan dia kan. Gini-gini macam saya tunjuk tadi. Lepas tu pergi pada bahagian 2, set kata laluan yang masuk kat tempat tadi lah. Set kata laluan tadi. And then dia ada bagi kat sini video. Cara aktifkan email baru. Dia bagi dah. Boleh rujuk je kalau cikgu nak tanya kan cikgu yang lain tu. And then ada package tawaran, perkhidmatan. Okay, percuma apa yang ada? Office and then service. Yang ni lah. Ni semua, Office ni semua online. Publisher tak ada Ada publisher tak? Publisher tak ada. Kalau publisher kena belilah. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita tengok online lah kan, macam Word. Kalau tak silap saya lah, kita punya template pun dah banyak cantik tau. Template kat sini lah kan. Kat sini, cikgu boleh klik more template and then kita cari. Katalah cikgu nak template apa? Flyers. Dan boleh search flyers. Kat sini boleh ke? Tak good. Okay, tak apa. Kita tengok lah. Explore all templates lah. Lepas tu template ni sebenarnya pun berguna juga. Nak buat resume ke kan. Nak buat template ke, nak buat flyers ke, apa ke. Katalah kat sini explore premium templates. Tuition ni apa ni? Excel. Tak ada pun. Kat sini, sorry. Browser, okay, brochures. Tengoklah brochures kan.
Okay. Kata nak buat ni, brochure ni lah. So, kita sign in je. Sign in account tadi. Betul ke? Saya dah terbawa ke tempat lain. Betul kan? Okay So yang ni download pula. Tak boleh. Itu boleh ke yang diberikan sahaja template tu? Sekejap cuba saya lagi. Okay, cuba yang dah ada kat sini lah kot. Jadi mungkin premium dia tak bagi. Okay, ataupun ada cara lain lah. Katalah kan kita nak buat ni flyer sale, klik je and then dia akan masuk, dia akan buat satu dokumen baru, dah siap lah semua. Kita jangan masukkan je lah, ikut je template, tukar je, sama macam offline, cuma dia online lah. Okay, Oreo ajaib kan untuk dijual. Contoh. Okay, so ada change, sama lah juga bahasa kan, biasa English, kita klik je, sama macam 365. Okay, kita klik pada ni, English ni, tukar je kepada bahasa Melayu, Malay. M-A-L-Y. Okay, kita nak check. Ni salah. Tu. Yang ni pun sama juga lah. Kita boleh Ctrl A semua sekali, Ctrl A 2 kali untuk semua sekali, sama je macam Office 365. Klik pada ni, tukar pada Malay yang kita dah set tadi. Dia akan keluar sebagai ni lah pilihan yang dia. Okay, yang ni hanya bahasa yang tertentu sahaja. Dictation ni tak ada bahasa Melayu. Yang ada bahasa Inggeris, bahasa Cina ada. Bahasa Melayu saya rasa tak ada. Sampai sekarang masih belum ada lah. Itu yang di kalangan Google tu. Google dah ada bahasa Melayu semua. Boleh cakap je kan. Tapi kalau Office 365 tak ada. Yang ada yang inilah. Kalau cikgu nak tulis dalam bahasa Inggeris, senang lah. Boleh cakap je kan. Dictation ni. Microphone. Save je lah. Okay. And then bila kita cakap, this is allow dulu. This is a song for a broken heart. Okay, contohlah kan. Jadi mudah kan kalau kita nak type bahasa Inggeris lah. Ini hanya bahasa Inggeris lah untuk type dictation ni. Okay, dia boleh tengok sini kan. Menu dia memang lebih kurang sama macam Office 365 yang offline. Okay, PowerPoint pun sama juga. Kita ada design apa tu? Allah, hai. Kita ni kan, jenis kehidupan liar di Malaysia dah ada kat ni. Klik je. Ni semua dah, apa yang ada dalam OneDrive dia akan keluar lah bila kita klik. Lebih mudah saja. Dia dah asingkan siap-siap. PowerPoint saja. Jadi PowerPoint saja yang akan keluar. Kalau Word saja yang akan keluar lah. Word saja yang akan keluar sini. Okay. Lah kan? Kita kat sini pun ada juga dia punya design cadangan tu. Mana? Sama je macam 365. Lepas tu sebenarnya tak ada masalah lah kalau cikgu nak gunakan ni designer. Ada tak? Tu? Boleh pilih mana design nak. Tukar-tukar design kan. Cikgu sama je tak boring kan. Cikgu tak apa kita tukar colour hitam pula. Background dia. So sama, semua boleh, tak ada masalah kan. Okay. Ni kalau kita nak, kita ada Teams, kita boleh terus present kat Teams. Kat sini lah. Dalam meeting yang kita, tengah meeting lah, sekarang tak ada meeting memang tak lah kan. Klik nanti dia fail pula. Dan macam biasalah yang baru ni kan, kita boleh rehearse with coach.
Klik je. Maksudnya kalau kita nak present, kita nak bersedia dulu, kita boleh ni lah, start racing, tengok show real time feedback apa semua kan. Jenis kehidupan liar di Malaysia. Okay, ahli kumpulan, bla bla bla, bla bla bla, semualah. Okay, then klik lagi. Contoh hidupan liar di Malaysia. Kita pun cerita. Jadi kat sini dia punya rehearsal ni macam kita punya persediaan lah kan. Okay. Alright, escape lah, sama. So dia ada report. Rehearsal report, pace berapa laju, berapa word per minute, dia boleh detect lah kan. So memang okay lah. Sama lah macam T65, itu semua feature-feature baru ni semua dah ada dekat online. So sebenarnya tak ada masalah. Kalau cikgu nak gunakan terus online ni pun tak ada masalah, dengan syarat internet kena ada lah kan. Oh sorry. So Teams dia, tadi Teams kan saya cuba buka ni. Kat mana tadi? Mana-mana lah. Okay, sebab dekat dalam akaun MOE ni dah ada Teams yang sebelum ni. Sebab tu bila saya nak cuba buka, dia keluar kepada Google account. Biasa tak ada lah kalau kita dah log out semua. Betul? Dia masuk pada ni sebab sebelum ni memang dah ada. Yang asal lah kan, saya punya asal. So yang dulu kalau macam ni lah kan, kalau kita buka, dia akan fail. Dia akan keluar balik benda ni, sampai bila-bila kan. Tak habis-habis. Jadi kalau kita gunakan yang baru, kita gunakan Teams. Okay, contoh teams.microsoft.com. Okay. Kan? Saya cuba log out semua account. Ataupun cuba klik ni. Account yang kita baru pasang tadi. Kita tengok kat atas ni pun dah tahu dia fail ke dia tak fail. Betul? Dah dia. Kat sini boleh terus je buka kepada kalender. Okay, kita boleh tengok kat mana lah kita nak set meeting bila kan. Tanpa buat Teams baru lah. Tapi macam biasa lah, Teams kita buat Teams baru kan. Kita buat satu Teams baru. Create Teams yang sama kelas. Okay, tiga apa, biru, merah contohlah. Dan macam biasa kita gunakan Teams macam biasa, tak payah install pun boleh. Kita boleh sahaja gunakan. Tapi dengan syarat pelajar kita semua kena add Melaka jugalah. Kan? Macam contoh kan, Emily. Ini semua satu Melaka punya Emily lah. Yang ada account @Melaka. @Melaka tu. Contoh lah kan. Jadi pelajar pun kalau kita nak guna Teams dengan pelajar pun semua kena tukar kepada account @Melaka tu juga. Sama je lah kan dengan cikgu-cikgu lain pun sama jugalah kan. Macam tu lah kita nak tambah. Okay. Dan macam Meet ni, dulu tak ada button ni. Sekarang dah ada. Schedule a meeting. Dulu tak ada sebab tak ada Outlook. Jadi kita boleh setkan masa bila, tarikh bila, masa bila. Masa ni adalah masa kita lah sebab kita dah letak time zone kat atas ni. Macam tu. Boleh je terus. Kan, dia macam lebih memudahkan lah. Banyak aplikasi-aplikasi lain semua ada macam biasa. Okay, yang Teams ni kalau nak cerita memang banyak pula kan cerita dia. Dengan insight, grade semua ni. Dengan assignment. Tak apa, nanti kita ada satu slot Teams je. Nantilah kan. Kita, nanti siap Teams. Saya rasa itu juga perkongsian yang saya dapat bawa lah untuk hari ni. Ada soalan tak cikgu?
Okey, cikgu-cikgu ada sebarang pertanyaan? Kalau ada boleh kebukakan balik Cikgu Nizam. Tak ada boleh ni kot cikgu. Okey, dah habis Cikgu Nizam? Saya rasa tu je yang saya nak kongsikan dan saya harap cikgu-cikgu kat Melaka pun boleh ambil lah peluang untuk dapatkan sampai 2 terabyte Tadi ada orang tanya kalau pencen kot. Kalau bersara. Ya, ada yang tanya kalau bersara. Saya cuba tengok soalan yang cikgu-cikgu pernah tulis kat atas ni. Saya cuba daripada pukul 3 lebih tadi. Okey. Sebahagiannya dah jawab. Saya cikgu berpindah negeri. Okey. Baik. Yang ni yang banyak ni. Google pun tak tahu semua hidup ke tak. Apa tu cikgu? Saya tak tahulah yang semua hidup ke tak semua hidup sebab yang ini adalah akaun untuk kita dalam penjawatan lah. Misalnya akan datang kalau kita nak bersara, belilah ni SSD kan 4 terabyte. Mungkin masa tu dah ada 12 terabyte ke, beli lah, boleh simpan balik, download semua sekali kan. Okay. Google pun email lama still boleh guna macam biasa, email Melaka ni baru khas untuk Microsoft Apps. Cikgu boleh pilih je nak tak nak, cuma rugi tak guna, betul kan? Ya betul cikgu. Alright, guna password MOE yang sama cikgu. Yang ini kalau yang akaun lama lah. Kalau yang baru ni kita boleh je set apa-apa password ikut suka hati cikgu. Kena cikgu berpindah negeri, perlukah perkataan Melaka tu berubah ikut negeri semasa guru? Okey, kalau cikgu tu berpindah negeri, dia boleh dekat dalam portal MOE. Okey, buka balik portal. Portal kita ni okey, dalam portal ni dia ada portal yang MOE biasalah. Portal buka memang MOE biasa. Okey, dekat sini dia ada meja bantuan untuk Microsoft. Jadi kat sini kan, kalau kita klik pada aplikasi Microsoft, kat sini helpdesk.microsoft@moe-d.edu.my, kita email saja kat dia ataupun admin cikgu, mungkin cikgu daripada Selangor ke mana kan, kita kena tukarkan dia kepada tenant Melaka lah. Maksudnya kita emailkan kepada Microsoft akan tukarkan tenant dia kepada Melaka dan dia kena buat prosedur yang sama, reset password balik. Okey, dan kalau tak silap lah kan, dia akan dapat 2. Melaka tu masih, Selangor tu masih ada, Melaka pun akan dapat. So dia akan ada 2 lagi. Okey, kalau tak silap lah. Tapi untuk langkah berjaga kan, takut tiba-tiba Microsoft potong akaun negeri lain kan. So pindahkanlah semua masuk dalam drive baru. Okey. Masa dia buat mungkin dalam sebulan 2 bulan tu mungkin tak kacau lah kan. Saya takut nanti bila dah terlalu banyak dia akan buang. Okey, tak keliru. Tak keliru cikgu. Oh, kalau guna password yang berbeza keliru kan. Biar yang sama je pun tak ada masalah kan. Link SPL.com. Okay. SPL KPM tu, link bengkel. Okey, ada ni, saya rasa yang atas Cikgu Nizam dah jawab. Ni ada soalan baru yang terbaru bawah. Bolehkah kita guna email MOE lama untuk masuk ke Microsoft atau hanya email MOE Melaka sahaja? Sekejap. Saya rasa yang Cikgu Liu Boon Beng ni penting untuk saya terangkan lah. Ada yang berpendapat Teams ni agak berat kapasitinya sebab tu ramai tidak mau guna sebab agak slow. Betul ke? Sekarang saya guna okey lah. Cuma kadang-kadang akan lag dan files tak keluar bila kita cari. Okey, sebenarnya Microsoft Teams dia compatible lebih kepada Windows 10 ke atas tau. Dia lebih kepada Windows 10 sahajalah. Kalau Windows 8, Windows XP tak digalakkan sebenarnya. Sebab dia memang gunakan Chromium dengan JavaScript yang terbaharu. Yang JavaScript lama pun dah tak valid dah. Kita punya web browser pun semua dah tak ada JavaScript dah kan. Semua dah benda baru. Jadi Windows 10 ke atas sahaja digalakkan kita install. Yang lain, Windows 8, Windows XP, tak ada masalah kalau kita gunakan web browser dengan syarat kita update web browser tu. Sama ada Microsoft Edge ataupun kita gunakan Chrome yang terbaru lah. Kat sini kan boleh update kan. Kita update lah.
Kat sini tak boleh lah, ini akaun MOE. Okay, cikgu tadi mana? Yang bawah sekali tak ada pun. Boleh ke kita guna email MOE lama untuk masuk ke Microsoft atau hanya email MOE Melaka sahaja boleh? Okay. Yang lama, akaun lama, Office lama. Maksudnya Office 365 juga tapi akaun yang berbeza. Boleh guna, tak ada masalah. Tapi kalau kita save dekat yang lama, kita buka yang baru, tak adalah dekat drive baru. Kalau kita save dekat baru, tak adalah benda tu dekat drive lama. Maksudnya kita akan ada dua akaun yang berbeza. Okay. Jelas tak cikgu? Ke tak faham tak? Cikgu sekolah Tun Tijah. Okey tak? Okey, faham cikgu. Maksudnya macam kita tak kisah, kita boleh guna mana-mana, betul? Betul. Kita boleh guna jadi mana-mana. apa beza dia sebenarnya Apa yang bagus ni kalau kita guna Melaka ni? Yang bagus ni dia ada Outlook. Biasa dia tak link dengan Google. Dia tak link dengan Google? Okey. Kalau kita gunakan yang lama, Teams biasa akan problem nak kena. Betul. Bila kita login dia akan tanya. Okey. Okey, jelas. Tapi kalau yang baru ni, macam ni kan yang saya tunjuk last tadi tu dekat Edge, tak ada, terus je. Kita tak ada lagi nak kena login akaun Google. Okey. Terus lah, dia lebih smooth lah maksudnya. Okey, faham, jelas. Terima kasih Cikgu Nizam. Okay. Dan boleh ada email lah guna Outlook macam Hotmail atau outlook.com. Kalau laptop lama, boleh guna web browser cikgu, macam kita update lah. Kalau email lama kan, kalau macam XP kan, dia guna Internet Explorer, kita tak galakkan cikgu gunakan Google Chrome. Tapi Google Chrome tu update lah, jangan guna Google Chrome tahun 2018 punya kan, 2017 punya, memang dia tak compatible. Sebab dekat web browser pun dia akan sentiasa update yang baru. JavaScript pun dah baru, yang lama dah tak valid. Kan? Lepas tu Flash Player pun dah tak ada sekarang dekat dalam web browser, dah tak ada kan. Kalau ada, dia akan memberatkan lagi. So dia buang terus Flash Player daripada ni. Sebab sekarang dah semua dah tak guna, semua guna JS script lah kan, JavaScript, gunakan JS server, tu je. Okay. Saya tak ada soalan lagi. Okay, kembali pada Puan Nur Suhaila. Okay, terima kasih Terima kasih Cikgu Nizam atas kongsian yang sangat orang kata sangat-sangat bermakna lah ni. Banyak sangat ilmu yang kami dapat ni, termasuklah saya. Okay, sebelum saya akhiri majlis kita, yang pertama sekali saya nak minta maaf lah sebab ada kesilapan masalah teknikal pada awal tadi. Okay, sebab saya menggunakan akaun G tadi. Okay, lepas tu yang kedua, bila saya buat Google Meet, kita limited. Sebenarnya tujuan saya, bila kita buat secara Google Meet ni, kita boleh berinteraksi. Maknanya kalau nak tanya, boleh terus tanya. Boleh terus tanya, boleh chat. Sebab kalau kita menggunakan live stream untuk Gmeet, tahu saya memang tak boleh nak chat dan tak boleh nak berinteraksi lah. Okey, dan mohon maaf untuk kawan-kawan yang kat sekolah, sampaikan kalau siapa yang tak dapat masuk, banyak saya reject tadi, saya deny all tau. Siapa yang tak guna akaun Delima memang saya deny. Saya takkan accept. Sebab ini salah satu cara kita nak membudayakan penggunaan akaun Delima lah. Di peringkat kalau kita sebagai admin Delima pun tak boleh guna akaun Delima kan, ID Delima, maknanya payahlah. Sebab tu saya nak buat cara macam tu. Sebab bila kita gunakan macam ni, terpaksa bertegas ni. Okey, bila kita guna macam ni, satu lagi kita punya meet ni lebih selamat lah. Sebab kita tahu siapa yang masuk, memang orang dalam organisasi kita lah yang masuk dalam ni kan, bila kita gunakan akaun Delima. Okey, dan hari Isnin nanti kita ada program sekolah, saya deny, nanti ada merajuk. Okey, saya faham. Okey, tapi itulah, memang kita faham kalau program sekolah, tapi macam hari ni sebab tempat pun terhad, jadi saya tengok tak apalah, saya deny kan. Sebab saya punya tujuan, memang tujuan bengkel ni saya adakan untuk admin Delima lah, supaya admin Delima dapat memperluaskan apa sahaja orang kata aplikasi selain daripada tu kemudahan yang diberikan oleh KPM yang dia dah bekalkan secara percuma kita gunakan. Kita gunakan sepenuhnya lah.
Okey, so kita jumpa hari Isnin nanti kita akan ada bengkel siri kedua, tajuk lain. Nanti kita akan belajar Google pula. Saya akan selang-selikan bengkel. Okey, dan suratnya saya dah emailkan ke sekolah masing-masing lah. Ke sekolah masing-masing. Fokus dia adalah kepada admin delima lah. Okey, dan siapa-siapa cikgu berminat lah. Okey, dan untuk hari Isnin ni saya buat live stream lah. Sebab banyak permintaan saya akan buat stream tapi Google Meet je, saya tak ke YouTube lah. Saya tak ke YouTube. Okey, saya rasa itu sahaja. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, terkurang dari pihak saya. Okey, dan terima kasih sekali lagi Cikgu Nizam. Okey, saya sudahi majlis kita dengan ucapan terima kasih semua. Ya? Cikgu nak saya punya kontak kalau ada nak tanya yang ni ke? Boleh je type kat chat tu kalau tu. Okey. Okay, kalau tu boleh saja hubungi saya lah dekat email ke mana ke. Sekejap. Saya tak kat chat Okey. Boleh. Okey. Dari sekolah. Keluar. Okey. Sajalah. Saya rasa terima kasih semua. Okey, terima kasih cikgu semua. Puan Suhaila dah record kan? Ada, saya record. Dia letak kat YouTube kan? Mungkin saya letak dekat site Teknopen je kot. Okay. Sebab ada yang tanya ada link untuk tengok semula kan? Dia okey. InsyaAllah nanti saya sharekan bila dah dapat. Rakaman tu nanti pihak SSTP akan akan maklumkan lah kepada cikgu-cikgu. Daripada dalam admin D5 punya Telegram saya rasa biasa. Ya. Okay. Tapi sebenarnya group tu pun nak ditutup tu sebab kita nak menggunakan satu channel je. Yang channel Teknopen. Ya cikgu nanti Puan Suhaila akan update dekat channel Teknopen lah kan? Teknopen ni gunakan. Ya, betul. Okey, terima kasih cikgu semua. Terima kasih tau sekali lagi Cikgu Nizam. Jumpa lagi. Okey, saya end call untuk semua. Okey, baik. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Cik Nizam.